Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin qanitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang yang dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan pengertian Al-Quran, bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu pada ruangan ini pada siri yang ke-17 daripada siri-siri tafsir surati Al-Anbiya pada ayat yang ke-45. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita nak tafsirkan ayat yang ke-45 sehingga seterusnya, marilah sama kita baca dulu supaya kita ambil keberkatan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u as-summu ad-du'a idza ma yunzarun wa la in massathum nafhatun min 'adzabi rabbik la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin wa nada'u al-mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Alhamdulillah. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kedegilan dan kekerasan orang kafir dan takaburnya orang kafir, tidak ingat pada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikir tentang apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Tuhan bagi rezeki pada mereka di siang dan malam, akhir sekali mereka itu balhum an dzikri rabbihim mu'ridun, bahkan mereka itu jauh daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling, mereka tidak mau ikut, mereka menentang. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya pula dengan istifham ingkari, adakah bagi mereka Tuhan selain daripada Allah yang boleh menyekatkan mereka, melarang mereka supaya tidak beribadat pada kami? Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu, berhala-berhala yang mereka sembah itu, la yastati'una nasra anfusihim. Tuhan dan berhala-berhala yang mereka sembah itu, berhala sendiri tidak dapat menolong diri sendiri. Walahum minna yushabun, dan mereka itu tidak boleh juga tolak bala-bala yang kami turunkan ke atas mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cerita pula
bal matta'na haula wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Bahkan dengan sebab mereka degil, kerana mereka itu duduk dalam nikmat yang sangat banyak yang Tuhan bagi pada mereka, menyebabkan mereka terlupa. Duduk lama duduk. Ni mengata salah satu ujian dan cubaan, iaitu Tuhan beri nikmat yang banyak pada kita. Akhir sekali kita terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah diri manusia. Kalau Tuhan tak beri dia sakit, tak beri dia tu demam, tak beri dia tu uzur, tak ingat pada Allah. Tetapi bila Tuhan beri keuzuran, beri sakit, beri gapo, mula selalu dah lah. Mula nak klik pada Allah, mula nak berdoa pada Allah, mula nak cari go tu, cari go ni, mula nak buat kebajikan, mula nak buat kebaikan, mula nak sedekah, mula nak go tu, mula nak go ni. Memang kata ujian, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak, orang-orang yang kafir ni, mereka itu tidak kira mana. Tuhan duk beri masa yang panjang, beri kesenangan pada nenek moyang, beri kesenangan pada itu. Mereka terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni kata kufur yang betul, ingkar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah siapa yang tak syukur pada Allah, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum, sekiranya kamu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak tambah. Dia nak tambah. Tetapi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum, sekiranya kamu kufur nikmat, ingat molek bahasanya seksa aku sangat pedih. Dan mereka tidak fikir ke berkenaan dengan Tuhan, duk ambil bombing, duk ambil, duk bukakan negara-negara Islam yang dikeliling Mekah tu, satu kampung demi satu kampung, satu wilayah demi satu wilayah, dengan kekuasaan yang terhawi pada Nabi SAW, dapat bukakan negeri-negeri yang dikeliling Mekah. Sampai kepada mereka tidak peduli, tidak kira ke. Jadi kufar Makkah, kafir Mekah tu tak nak mikir tak. Dan itu Nabi duk masuk serai sikit-sikit, tak lama habis boleh buka Mekah. Susuk tu beri kurnia ini pada Allah, pada Nabi SAW. Inna fatahna laka fatham mubina tu. Dia buka Mekah lah. Mereka itu tak nak mikir, tak nak gapo. Duk pahal kata dia tu nak kekal, dia tu nak duduk lama, dia tu benih sokmo, dia tu kedebel sokmo, dia jatuh ya. Kedebel kayu gapo star ya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Nampak tu? Tiap-tiap perkara bila sempurna, dia akan kurang lah. Oleh itu kita ambil apa yang Tuhan royak pada kita dalam surah Al-Anbiya, lepas-lepas dah mari itu, sebagai iktibar, sebagai pengajaran. Kita nak pergi debel setara mana, kita nak pergi besar setara mana, kita nak pergi panah besar mana, kita nak pergi haneleh setara mana, tak lama kita akan mana kata jatuh. Mana kata kekayaan jatuh. Kesihatan jatuh. Kesempurnaan mana akan lepas pada tu akan jatuh. Sebab itulah bila turunnya ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinatu. Umar radhiyallahu anhu dia tiap. Dia kata kat mananya, sahabat tanya Umar radhiyallahu anhu, kenapanya Umar tiap tu ayat ni? Ayat yang Tuhan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ni aku sempurnakan agama. Apa Umar tiaknya? Umar kata tidak ada selepas sempurna malaikat kekurangan. Bila dia cukup genak, abang kata target dia, abang kata maksimum dia tu, ya sempurna apa ya turun, kau turun semua kita orang tua kan. Kita duk sedak dah 30, 40, 50, 60 kau lah. 60 tu kocok belakang lah. Berasa belakang lah. Nombor 70 tu jari orang lah.
Nah, berapa puluh tu kau jarik. Bos 90 tu jadi parak untuk orang. Jadi kau semua lah. Kita lagu tu. Nah, oleh itu janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kita tertipu dengan kekayaan kita. Janganlah kita tertipu dengan kesihatan kita. Janganlah kita tertipu dengan kedudukan kita. Nanti satu hari nampak tu kita akan jatuh dan kita akan turun. Kita akan dibiar oleh manusia. Oleh itu marilah sama-sama kita gunakan apa yang Tuhan bagi sekarang ni tu, kekayaan, kesihatan dan kekuatan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saudara dikasihi, setelah mana jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia royak pada kita berkenaan dengan orang kafir, katanya mereka degil, mereka takabur, mereka itu Tuhan firman pula pada Nabi SAW, suruh Nabi SAW cerita pada mereka, kata apa yang Nabi dak royak ni bukan mari pada cerita-cerita dongeng, bukan mari daripada mimpi, bukan mari daripada karangan Nabi sendiri, bukan mari daripada fikiran Nabi sendiri, semua tu wahyu. Betullah. Pasti kita kena ikut Nabi SAW pada setiap jangkah, pada setiap pada setiap bangkaian langkah. Jangan kita duk ambil perkataan yang mari mana tak tahu. Nabi buat macam tu, kita tak boleh turut Nabi sebab kita ni iman nipis lagi, sebab kita ni genuh lagi, sebab kita ni orang awam. Sebab apa bahawa bila kita orang awam ni mudah kena tipu lah. Ikut demo tipu, ikut demo royak, ikut apa. Bahkan bila kita tanya orang berilmu dengan satu benda, paling marah pula. Paling marah pula pada kita. Ada satu orang kampung tu, dia tanya lah, dia ngaji dengan tu guru tu. Sampai ke dekat-dekat 2-13 tahun. Satu ketika dia nak tanya. Boleh tanya gapo satu perkara tu. Soalan apa payah sikit nak jawab. Paling kelih. Kamu ni pior mari tanya macam ni. Kamu saya kata saya. Dia mau kata saya anak murid pada tu guru lah. Cuma nak tanya nak jelas. Wasang fikir pelat-pelat, fikir orang baru, mari tak hormat pada tu guru, mari tak tu tak ni. Dia ni tak kat mana? Dah kita tanya. Tak boleh jawab, kata wallahu alam. Mari dia mengepek pada kita. Susuk yang ni tinggal. Tinggal wallahi aku sering ngaji dah sebab apa? Sebab tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Orang kata kita tanya untuk nak tahu. Gi mari demon ni kata pada dia mung tak ada akhlak tanya. Kita nak tanya hukum, tanya benda-benda, tanya perkara-perkara. Amalan-amalan yang kita nak tahu, kata nak jelas, nak tenangkan hati kita, bukan nak pergi berdebat, bukan nak gapo. Kenapanya? Pengen kata bila jawab tak boleh, bila gapo tak boleh, mari marah, mari gapo. Oleh itu, kita kena buat gapo-gapo, kena ada wahyu tunjuk pada kita. Kita selalu kita kecek. Selalu kita baca hadis Nabi SAW. Rasulullah ayat kata, dua perkara. Lan tadillu, kamu tak sesat. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ni, iaitu kitabullahi wa sunnati, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita nak ikut Al-Quran dan As-Sunnah, dituduh pula katanya tak pakai ulama, tak pakai siapanya tak pakai ulama. Kita dah baca kitab siapa At-Tabari. At-Tabari bukan ulama. Kita nak ngaji dengan tok guru. Tok guru bukan ulama. Kita dah kata berkatanya Al-Imam Syafi'i, berkatanya Al-Imam Syatibi, berkatanya Al-Imam Ibnu Katsir. Itu bukan ulama. Ulama ni macam mana? Oleh itu semua tu berkata kita nak ulama yang berpandu pada wahyu. Yang berpandu pada nafsu, yang berpandu pada ta'assub pada sesiapa. Oleh itu kita kena jadi jelas. Nabi SAW sendiri pun sama. Tuhan suruh Nabi SAW ayat kata, Qul innama unzirukum bil wahyi. Suruhnya aku memberi berita ngeri, memberi peringatan pada kamu tu dengan wahyu, bukan mari pada kepala otak
atau fikir aku sendiri. Noya atau adanya hari kiamat. Semua daripada Quran. Noya atau yang adanya apa yang kata seksa kubur, semua daripada wahyu. Noya kata hak umat Nabi tu, Nabi ni umat yang silam, umat zaman dulu, umat yang tu. Semua tu kita bagi tahu daripada Quran. Bukan cerita-cerita rangai. Bukan ada orang royak, bukan ada demo tu cerita, ada demo tu mimpi. Tak, kita tengok daripada Al-Quran. Sebab itulah orang kata Al-Quran cukup dah. Al-Quran padai dah. Al-Quran pengata sempurna dah. Naba'u man kana qablakum. Quran ni adalah cerita-cerita mereka yang belum kita. Quran mari duk oyak, mari duk itu. Oleh itu, gapo-gapo kita kena Al-Quran. Kena klik pada Al-Quran. Bukan dengan mulut je tak. Kita kena reti. Kita kena faham. Kita kena istinbat. Kita kena istidlal. Kita kena kembali. Tengoklah ulama-ulama yang tarik kita bawa pada Al-Quran. Janganlah ulama-ulama yang membodohkan hamba Allah dengan cita-cita dongai. Dengan perkara-perkara yang tidak tahu gapo. Dengan suruh bersyirik dengan hantu, dengan jin, dengan wali, dengan khodai, dengan apa. Itu kita tidak ada langsung. Sebab itulah bila kita tengok orang yang tidak ikut wahyu ni, dia ikut say. Tanya dia hukum nengok. Dia tak boleh. Tanya dia, apakah hukum orang duk apa? Orang duk nora, orang duk deka, orang duk silap, orang duk orang duk teri, orang duk gapo amalan-amalan yang syirik tu. Ya tak boleh. Apa? Ya sekali tu. Apa dia tak ada klik pada wahyu mula lagi. Bila kita suruh klik pada wahyu, kita bukan sah wahyu, kita bukan sah. Kita bukan sah Quran, kita bukan sah ning. Onung alim ulama, orang pakak lain, orang yang kok mana pula dia payah dia memayahkan. Buat payah Quran, buat payah padahal Tuhan ayat dah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran supaya disebut, supaya dibaca, supaya dinyelidiki, supaya diambil dalil, supaya diambil hukum. Fahal min muddakir, fahal min mutadzakir. Ada orang nak itu, ada orang nak ambil peringatan, ada ni. Bahkan Tuhan suruh kita tadabbur Quran pula. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Ni. Dalam satu surah. Am ala qulub aqfaluha. Adakah atau kalau tidak tadabbur Quran, seolah-olah kata adakah di hati mereka itu kunci-kunci? Orang yang tidak mahu tadabbur Quran ni, tidak mahu tadabbur isi Al-Quran, orang ni orang kata tak ada kena-mengena Al-Quran ni. Orang ni seolah tak nak. Tuhan kata ala qulubin aqfaluha. Adakah di hati mereka tu ada nyelok koci ke? Kasar Quran main. Quran kecek kasar kepada orang tidak tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka tadabburkan Al-Quran? Sekiranya Quran tu mari daripada selain pada Tuhan, nanti kita tengok belik saja, benda-benda sia-sia saja. La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran mari selain pada tu, mari daripada lain pada Allah SWT, nanti akan selewat tabuk. Tapi dak Quran ni daripada apa? Daripada Allah SWT yang cukup sempurna. Tengok mari dua ayat, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka tadabbur Quran? Suruhlah tadabbur Quran. Jangan kita duk dengar pada orang yang duk lari kita tak sewi dengan Quran, tak sewi itu Quran, tak sewi duk pergi Quran, tak sewi. Buat payah dengan Quran. Lepas tu duk pergi bercara dengan benar dengan dongai. Dengan benar apa, benar ikut se, itu tidak harus bagi kita. Tuhan turunkan Al-Quran untuk apa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Nampak tu? Dan kami turunkan ke atasmu Al-Quran ini supaya kamu apa? Litubayyana.
supaya kamu menyatakan dan menjelaskan pada mereka apa yang turun ke atas mereka tu. Ini mengajar cara dia. Sebab itulah abang kata benda ni benda penting, benda ni benda apa? Benda abang kata pasti tiap-tiap orang tu abang kata suruh dan ajak klik pada Al-Quran. Baca Al-Quran bukan sekadar baca, kita kena mengapa pula. Bukan negara-negara yang maju, negara-negara yang penuh dengan ulama. Kalaulah demon ni ayat kata demon ni seorang alim dari negeri dia, seorang ni alim daripada negara dia. Dia tanya dulu, orang yang kamu kata tu alim tu ingat Quran tak? Jawabnya tak sah. Bo kecek. Ha ni. Bo kita suluh. Mari tengok. Berapa orang ulama yang mengaku kata dia tu orang alim, dia tu orang berilmu, tak ada ngapa Quran. Baca Quran adik-adik salah lagi. Teruk benar tu. Tapi mengaku di kalangan kita mengaku kata dia tu ulama, dia tu baca Quran tak ada pandai ni. Baca Quran sudah tabuk. Banyaklah yang mana kita dengar tengok. Seorang tu baca Quran macam mana? Mengaku kata dia tu berilmu tapi baca Quran toh. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Makhraj pun teruk, huruf pun silap. Baca toh pula tu. Tak ada berguru ke, tidak gapo ke. Lepas tu mengaku kata. Mana kata kita tu berhajat kepada kembali pada Al-Quran. Sebab itulah abang kata di negeri-negeri seperti negeri Mesir, negeri Syria, negeri Iraq, negeri Saudi, negeri Sudan, negeri abang kata Morocco, Libya, Algeria, Tunisia, ulama-ulama dia tu hafal Quran. Umur 7 tahun tu siap dah. Tinggi-tinggi 10 tahun. Ngapa? Bukan baru nak baca telo-telo ke apa dak ngapa. Betul mereka tu kita boleh percaya apa? Banyak tak ada isi Al-Quran, mari duk jaga dia. Tapi kalau dak selera. Sebab itulah Tuhan royak sendiri ni, royak pada Nabi kita, suruh Nabi royak pada mereka. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku memberi peringatan pada kamu. Dengan apa tu? Dengan Al-Quran, dengan wahyu. Bukan ikut bukan mari pada otak kepala saya, bukan karangnya saya. Allahu Akbar. Betullah. Dia kata, orang mana yang tidak mau pakai Al-Quran, tidak mau ikut Al-Quran, tak Quran sebelah, Quran kanan dia kiri, Quran depan dia belakang. Dia morning tu Tuhan kata balik ke Tuhan katanya as-summu. Orang yang telinga tuli. Summun bukmun umyun. Summun ke apa summun? Tuli, bukmun. Abkam ni mana kata bisu, umyun, buta. Ni Tuhan kata, innama unzirukum bil wahyi. Ai qul ya ayyuhan nabi. Hai nabi, katakanlah aku ni memberi peringatan pada kamu dengan wahyu yang dia selaku kalam Allah Subhanahu wa taala, dan saya ni sebagai penyampai saja. Nampak tu? Apa yang saya royak berkenaan dengan katanya adanya seksa, adanya balasan. Kamu yang sengka lah kata itu daripada aku sendiri. Bahkan balillahu atikum bih. Bahkan aku datangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarani bi indharikum, dan Allah Subhanahu wa taala dia perintahkan aku supaya aku memberi peringatan pada kamu. Wa amali mujarradut tabligh, dan amalan aku hanya kerja saya ni sebagai apa? Kerja yang bentuk apa? Bentuk menyampai saja. Dan tidak paksa supaya demo tu, supaya mereka tu memeluk Islam ke, ikut saya ke tak. Dan sekiranya kamu tidak ikut saya, maka bala akan tu kata kamu. Jangan marah pada saya. La nakala alayya. Nampak tu? Sebab itulah pengata itu semua tu mari pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mana kita telah cerita dah katanya
apa yang akan berlaku di masa depan, Ya'juj Ma'juj. Nah, Dajjal dan gapo nama tu, nah, semua tu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, benda gaib yang kita tak tahu. Malaikat duk kerja gapo, ada tak ada gapo tu, nah, semua tu ilmu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang tidak mau ikut, tak percaya, Tuhan kata, wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Dan tidaklah tidaklah menolak, tidak ada siapa yang mendengar dan tidak ikut mereka. Orang tu orang as-sum, orang yang tuli. Mana kata orang yang tuli sajalah yang tidak dengar. Nampak tu? Yang tidak dengar seruan itu. Jadi orang tak turut Quran, orang tak sedengar Quran, orang tak sengaji Quran, orang tak setadabbur Quran, orang tak sedengar tafsir Quran, orang ni orang tu kata as-sum, orang yang tuli. Ay la yujdi hadzal wahyu min a'ma man a'ma Allah basiratahu. Nak kata wahyu ni tidak boleh beri faedah kepada siapa yang Tuhan telah membutakan hati dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Wahyu tidak jadi faedah bagi orang yang Tuhan telah patap khotel di atas telinga dia dan hati dia. Dan mereka itu tidak akan ambil faedah sedikit pun daripada apa yang Tuhan royak. Orang ni orang apa? Orang Tuhan koci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oh, banyak ni. Tuhan koci. Orang tak sedar dengar Quran, seolah Tuhan dia koci hati dia. Tak sedar dengar. Tengok orang masuk jin ke, orang masuk hantu ke. Bila kita baca Quran, katuk lingo, ambil tangan katuk lingo, jerit kau tu kau ni. Katuk dah sepasal penimpala asa nak mentah. Sakit kepala, sakit perut, asa nak mati kau tu kau ni. Bukan dia, tu jin ada dalam tubuh dia. Tak ada dengar Quran. Kalau manusia kita sama juga. Kita boleh membatalkan perkataan yang katanya nak ulik budak we tidur kena pasal lagu, kena pasal donteri bau-bau. Saya katanya dia lagi seli syaitan. Tekah beranak tu nak suruh best sangat. Bawa tu sudah beranak nak tidur pasal lagu. Lagu apa? Lagu apa kata? Donteri bau-bau. Lagu kau. Apa tidak pasal Quran? Nampak tu? Ada satu cerita, saudara dikasihi. Seorang Cina, mana ustaz cerita dah. Salah satu orang Arab Saudi, dia pergi di Cina. Bila dia pergi Cina tu, nego mari tu. Dia ada bini dah. Apa dia pergi di Cina? Ya orang Judah. Dia pergi di Cina. Kemudian orang Islam di Cina tu, dia minta supaya orang atas ni ambil anak tina dia buat bini. Tapi syarat. Tak segapa dia kata. Atau dah kata hak yatim tak ada bini, dia kata nak sekara je. Nak suruh ambil anak tina saya ni, biar dibining, kemudian letakkan dia di Madinah. Tak apalah, dia mau nak pergi cari dia tu di Madinah, minggu sekali, sebulan sekali hak petinya, letakkan dia di Madinah, dia tu duduk di Madinah, dia tu beranak dan pera anak di Madinah. Maka dia mau ni, okey tak apa, nikah apa waklik. Anak dia tu, anak orang Cina tu, dah orang Islam lah. Dan dia letakkan anak orang Cina, bini dia tu letakkan sewa rumah di Madinah. Duduk di Madinah, jadi dia duduk Judah. Duduk pergi mari gitulah, menggoyah kena nikah. Kemudian bini dia beranak. Beranak tu anak mari. Anak umur 3 tahun. Hafal Quran. Ingat Quran dah. 3 tahun tu tak ada buku apa. Kodo hejo duk kecek, lepas tu baca Quran.
Ada pendek-pendek, surah pendek-pendek tu tak tahu gapo budak-budak kan. Kemudian dia bertanya mak dia. Kena anak boleh baca Quran. Dia apa? Dia kata masa dia duduk nganung tu, dia dah khatam Quran hampir-hampir 1000 kali. Khatam dengan baca, begitu juga dapat khatam dengan dengar. Dia kata 1000 kali duk dengar Quran, baca Quran. Khatam dengan baca, antara baca. Ni khatam dengan dengar. Ya tebak anak mari tu, ya tebak anak bawa tu anak beranak tu. Boya besar boleh kecek ke apa tu, dia duk sebut Quran dah. Bawa dia umur 2, 3, 4 tahun tu, dia panata dia hajar sikit sebanyak ke apa tu, bawa 7 tahun hafal Quran. Ini memang kata dah keberkatan dalam kehidupan. Yang mana Al-Quran tu dapat berhidayah. Quran dapat berhidayah pada mereka. Dapat anak dia tu hafal Quran umur 7 tahun. Saudara dikasihi. Jadi di sinilah nak kata, bila tubuh badan kita berhajat kepada makanan dan ubat, ikutlah ubat samprai lah, ubat kemi, ubat kedai, ubat gapo tu, ubat hospital kan. Begitu juga kita kena ingat kata, roh kita ni berhajat kepada apa? Roh kita ni berhajat pada makanan dia. Makanan dia tidak ada buku lain, ialah Al-Quran saja. Betullah siapa yang kriat, tambah-tambah lah ni, banyak orang penyakit kriat lah ni. Ubat dia apa? Baca Quran. Ubat dia apa? Dia riak kat orang, dia riak kat orang. Kawai adik kau tu, kau sakit, kawai. Boyak saja. Boyak apa? Dia mau nak buat macam mana? Dia mau suruh sobat. Boyak kat orang. Dia mau nak macam mana? Beli ubat tu, beli ubat ni. Nampak tu? Tapi bila kita mai baca Quran tenang, tak ada kena duduk goyak piyo. Kita mai kecek dengan Tuhan. Bila kita mai kecek dengan Tuhan ni, hati kita tenang. Ima dengan kita baca, ima kita dengar. Tak ada serabut lah. Lepas tu bila kita baca Quran, kita ingat selalu dah, penyakit ni siapa buat? Tuhan buat. Kena tak kena, duduk di izin dia, duduk di izin Tuhan. Sia sembuh, duduk di dia, duduk di Tuhan. Tuhan. Kalau sakit kau berat, mati, nak gimana? Klik pada Tuhan. Habislah. Allah, 2 Allah, 3 Allah. Senang hati kita. Betullah bila kita faham situ, kita tak ada kanggun, tak ada serabut lah. Tak ada duk kriak mana lah. Setengah-setengah demo kata, nak pecah kepala Ustaz saya duk mikir hari-hari. Duk kriak, duk gapo, buat apa buku apa. Ni nyakit penuh ni. Nak pergi situ lah ni pula merebak teruk lah kat tu. Hak penyakit tempat kita ni, penyakit tempat kita. Penyakit di kawasan Timur Tengah dan kawasan orang duk perang lah ni. Serabut Ustaz. Serabut Ustaz. Nama kerasianya lepas dah. Panggil kata kemi dia tu. Nampak tu? Peramanu dia tu. Selerak Ustaz. Habis. Ni punya kata satu bau dia tu lebih kuat 2000 gano daripada apa yang mereka tahu di Hiroshima. Ni 2000 tahu. Serabut Ustaz. Dia serabut apa tu cara berlakon dah. Mak serabutnya, kamu tu serabut jauh pada Quran. Hak tu jadi. Kita dah serabut buku kita jauh pada Quran tu ya. Cuba kita rapat dengan Quran. Bila kita, cara apanya? Kalau tak gede, Tuhan tak gede, nak jadi. Kalau dak. Dan banyak lagi bagaimana kita tengok dalam berita. Jatuhnya bom besar, besar sama besarnya. Pengata sama besarnya. Timpa sama besarnya apa? Sama besarnya ong ke apa? Tang nam. Sama besarnya bang kata bekas air jatuh bok tak tembok. Ni bang kata kerja tu hai berlaku. Bukanlah kita katanya mari daripada dia kuasa.
Mereka kata, do di Allah. Allah izin, jadi. Allah dak dari situ. Penyakit ni sama. Dan Allah izin, pakailah meh setara mana, pongkanlah setara mana, dia Tuhan izin kena-kena. Nampak tu? Tapi kita kena ambil dengan sebab. Dia mau ni pocok dah waktu 3 kali dah ustaz kena juga ustaz. Weh. Duk di Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham situ, nah kita sedak selalu dah. Bahasanya panha besar lah ni tu kita jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bangata kita duk rasa takut tu. Nah, bila kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hati kita sebai-sebai. Apa? Dia berlaku. Kita tahu berlaku kata Tuhan tu ala kulli syai'in qadir. Innallaha muhitun dah. Wallahu muhitun. Nah, bil kafirin. Kita tahu berlaku. Nah, innallaha latifun. Innallaha azizun. Innallaha tahu berlaku tapi bersapa piye sungguh gocok email kita. Nah, abang kata getah akidah kita. Itu abang kata kita pasti kita kena mai dekat banyak lagi. Sebab itulah orang yang tidak dengar, tidak percaya, tidak peduli, tidak mahu tadabbur Al-Quran, tu yang kata wala yasma'u summud du'a, dan tidak beri faedah lah wahyu ni kepada orang yang telah dibutakan hatinya, telah dicap, telah khotel di atas hatinya dan pendengarnya. Mereka itu seolah kata dia tu orang tuli. La yasma'una syai'an aslan. Seolah kata mereka tidak dengar satu dah, tidak dengar gapo saja. Nampak tu? Dengar tak sedah. Setengah orang tak ada tangcai. Ngajar royak secara mana? Dia tak ada itu tangcai mula lagi. Dia tanya dia. Gapo tak ni aku royak demo? Selalu dah. Qalu madza qala anifa. Dia mau kata apa ni? Allah. Tukar orang duk royak, rumah tu rosak. Tukar orang duk royak, duk tengok lain. Tukar orang duk royak, duk mikir go lain. Wah, dia tanya jawab tak boleh. Ni. Supa habis aku dak royak supa. Madza qala anifa. Mereka tu berkata klik pada kita. Madza qala anifa. Saat ni dia mau tu kata gapo? Pak kau duk mengajar 45 minit ni. Duk mengajar lama dah. Pak bagi tanya tak ada jawab. Mana kata duk gapo? Sebab nak buat online lah ni sama. Rabak mengajar online lah ni kan. Payah nak tahu kata demoning tu tak ada. Demon tu ngaji sungguh kedak. Malaikat kita kena suruh dia buka. Masa ustaz ngajar tiap-tiap orang kena buka widik, kena buka ramah belakang. Buka ramah dia dah pecah. Sodok atas mutu, sodok kedai kopi, sodok benar, sodok dah duk ngaike, ya dia adik hijau. Ni bila-bila kita duk tak pedah, kita tanya dia. Fatimah, jawab sekali. Jawab Ustaz ni. Gapo Ustaz Tanya Ibrahim, cuba jawab ni. Ulai sekali ke Ustaz. Pak Ustaz dah ulai 3 kali dah mana mau? Dah ada saja dah co. Baca pula ada dua co pula. Dalam co so tu 2 co. Co lain dengan co ngaji. Pani main kata ngaji tak apa samalah dengan kita ngaji dalam bilik. Walaupun dia mau kata ni lebih high tech, ni lebih lebih seni tetapi lebih ke apa? Lebih susahnya ilmu nak masuk kalau tak ada tangcai. Dalam bilik bersama, kalau mata duk kelih pada guru, hati duk lain, tanya duk setara alik. Ada guru tu baik ia dak khabar, mata duk kelih depan. Begitu ke orang bawa kereta. Kereta tu mata celak, hati tu kat lain dah ustaz. Lap naik. Belakang sungguh kereta. Batulah kan kata, benar lagu ni tu benar ke apa? Benar, samkan dan benar penting. Yang pasti kita kena klik kepada Al-Quran. Janganlah kita tak peduli dengan Quran. Sebab apa? Sebab tu ayat kata orang tidak padu Al-Quran, tidak mahu belajar Quran, tidak mahu dengar perintah dan larangan Al-Quran, dan mana orang yang orang yang tuli. Jadi bila orang ayat gapo-gapo,
Abang kata, wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Apa tu? Lagi pula tu ayat pula. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan sekiranya mereka dikena, sekiranya mereka tu apa? Ditimpa. Orang-orang yang dusta ni, orang-orang yang kafir ni, sekiranya mereka dikena dan sentuh, diturun bala ke atas mereka, nafhatun, turun bala sikit ya, turun seksa sikit ya, ni ribut ya, ribut suh gitu ya. Nafhah mata sikit lah. Kena sikit, kena demam sikit, semua hidung kena demam sikit, sakit mata, kena demam sikit, kena gapo sikit, sakit sikit-sikit ya. Marah sikit, gairah. Gapo lagi? Hujan lebat sikit, selera. Apa yang berlaku di Kuala Lumpur 2-3 hari ke atau 2 hari marai. Kalau tak ada silap tempat 7 berlaku dalam Bandar Kuala Lumpur. Hujan lebat. Kereta lekak habis. Nampak tu? Itu kita kena buat. Mana tak kena ambil pengajaran lah. Kita kena mikir lah apa yang dia sana. Jangan kita duduk tu katanya, kerana demo tu, kerana kerja demo morning, kerana demo tu, demo morning, kerana demo kerana kita. Kerana kita galik mewah dengan nikmat yang Tuhan bagi dan kita kerja daripada Allah. Ni bang kata. Nawi pada ingat kita tengok berita, tengok apa yang berlaku di tempat-tempat demo. Yang kita buat, tak apa tempat kita tak apa, yang ni tak apa. Tuhan buat tempat demo untuk kita ambil pengajaran budrian untuk kita. Kan kita nak Tuhan tunjuk tempat kita, demo mikir untuk kita. Ni. Tuhan melakukan di situ, di sini. Semua tu nak kita pakai ingat lah. Nak kita pakai kembali la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita pakai kembali pada Allah. Nampak tu? Oleh itu kita kena faham katanya. Benar yang Tuhan buat tu nak kita nak menakutkan kita, nak kita kembali pada Dia. Bukan nak kita kecek sedap. Tempat kita orang Ju ramah. Tempat kita orang yang orang ulama ramah. Tempat kita yang ni ada. Belum lagi kena kalau kena. Jadi kita sebagai pengajaran untuk demo. Dan itu Tuhan tunjuk-tunjuk ke tepi kita, keliling kita baru ni. Demo tu kena, demo ni kena, demo ni kita tak lagi sebagai apa bang kata? Sebagai na'til arda nanqusuha min atrafiha. Oleh itu kita kena beringat. Oleh itu kita kena jaga-jaga. Oleh itu kita kena apa? Kena apakah kembali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kena tempat kita buka. Keadaan lah ni pula kawit lagi. Minyak mahal lagi. Makanan mahal. Goni mahal. Gotu mahal. Susah lah. Oleh itu kita banyaklah. Kita kembali istighfar. Astagfirullah. Nak lagi kita kena istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kesalahan kita, kekurangan kita, jauhnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhnya kita daripada Al-Quran, jauhnya kita daripada hadis Nabi SAW. Kita kena istighfar. Oleh itu semua tu Tuhan kata nafhah. Apa nafhah ni? Secebis, sejuzuk, sedikit saja daripada azabi rabbika. Walanudhiqannahum minal azabil adna. Ini azabil adna kita semai sebut tadi kan. Tak membaca surah Sajdah kan. Dan kami akan kecapkan mereka daripada seksa yang genah. Seksa genah ni. Demam, sakit. Covid. Kok tu seksa yang genah ni. Membakar, seksa genah. Dunal adabil akbar. Seksa yang besar tu neraka.
Mudah-mudahan kau la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah. Ini Tuhan kata, wa la in massatuhum nafhatun min 'adzabi rabbik, dan sekiranya mereka itu disentuh sedikit saja daripada seksa 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 Tuhan mereka, la yaqulanna, nascaya mereka akan berkata, katanya seksa ni seksa di apa? Di hari akhirat. Katanya seksa dalam dunia. Wala bagaimana? Berlepas kena seksa tu mereka akan berkata. Mereka berkata apa? La yaqulun, mereka tu akan iktiraf, akan mengaku kesalahan mereka. Inna kunna zalimin, sungguhnya kami adalah orang yang zalim. Kami adalah orang yang lupa diri. Mereka tu menunjukkan, melahirkan kesesalan mereka di atas apa yang mereka telah lakukan dari dunia. Wa yatanadawna bil waili wal halak, dan mereka itu selalu mengucap celaka kami, siaplah kami, binasalah kami, hancurlah kami. Wala faidata min dhalika, maka tidak ada faedah lah sampai situ lah, faedah apa lah. Berkata al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf, dia kata al-massu wan nafhatu thalathun mubalaghat. Lafdul massi wa ma fi an-nafhi min ma'na al-qillah wan nazarah wa lafdul marrah. Mana kata bila kena seksa sikit pun baru khabar. Kita pun sekolah ni, baru kita kena sikit baru khabar aku ni salah dengan Allah. Molek dah kalau khabar lagu tu. Apa rasanya tak khabar lagi. Dah tu hari sakit dah. Mayak tai. Yak you ik. Nampak tu? Botol hari sakit. Menelai pula. Takabur pula. Tu teruk tu. Ni muncul. Jadi alhamdulillah bapak kita ni bila kena sakit apa tu mikir. Lah bila tu hari uji apa mikir. Khabar. Tak apa lagi kalau khabar dunia ni. Apa sebab khabar di akhirat? Khabar dunia boleh tolong lagi, boleh balik hati lagi, boleh buat kerja lagi, boleh tukar lagi, tapi duk sesal di akhirat. Yauma la yanfa'un nadamah, pada hari yang tidak faedah dah. Duk sesal, duk rugi, duk gapo. Learning nak sesal learning lah. Nak apa, nak sedih learning lah. Taubat boleh lagi. Kelab tuat boleh lagi, tetapi di akhirat tu tak dah. Kemudian akhir sekali itu ayat pada kita. Wa nad'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allahu Akbar. Allah SWT menjelaskan pada kita bahawasanya apa yang berlaku di hari kiamat esok, semua tu berlaku mengikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau Tuhan seksa kita dengan neraka, itu adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan masukkan syurga kita, kalau Tuhan masukkan kita syurga, itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tak sepatut, tak padan dengan syurga Firdaus. Sebab apa kita tak ada, saudara kasih? Tak ada kalau kira dengan amal kita, dengan ketaksiran kita, dengan kesalahan kita, dengan kecuaian kita, dengan lalai kita, dengan galik kita. Tak ada dengan Firdaus. Tetapi kita royak juga pada Allah, katanya wala aqwa ala naril jahim, dan tubuh kita tak kuasa nak menghadapi neraka jahim, ya Allah. Setara kita duduk tengah panah sikit,
Setara kita duduk dalam rumah api mampu sikit, kipas tak musing, tak gapo siara kita. Learning pula 11 pagi, panas. Kalau rumah sijeng rumah gapo, tangi tu dikibas sebelah, pecah baju lagi. Setengah-setengah tu dia gisak dengan air panas ni. Gisak dengan air gapo tu sejuk gapo. Apatah lagi tubuh kita ni tubuh yang lemah nak masuk neraka. Nak lawan dengan api. Setara api gas pun teruk dah. Api kita duk bakar tu, duk bakar daunnya, duk bakar gapo nak masuk dekat rasa panas dah. Duk jauh-jauh 3 mbik tu duk rasa panas lagi. Apatah lagi kita nak masuk dalam tu. Wala aqwa ala naril jahim, dan kami tak kuat nak menghadapi neraka jahim ya Allah. Oleh itu Tuhan ayat kata wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, dan kami letakkan timenge-timenge yang adil. Timenge-timenge dalam dunia tak ada adil, so dah harap apalah, bahang saja ya. Setara kita tengok apa yang berlaku lah ni fi ardil waqi', di bombing kebenaran tu, atas bombing atas yang berlaku lah ni tu. Dunia tak ada adil. Apa yang dok kena orang Palestin mari cek sipi dah. Pek sipi dah. Gaza sendiri dok kena diserang oleh Israel dengan segala senjata yang kuat yang gapo. Meruntuhkan umur gapo nama tu. Ada Naktik Algeria, bila dia jing masuk satu go, dia selok baju dia, ada baju balik dalam, ada daerah Palestin. Di ambil kadi tak habis-habis. Tapi learning bila Ukraina kena serang oleh Rusia, bila dia belum nak main bola nak apa tu, pakai baju cu kata la lil harbi, kami menghinduai pergi ke atas tu, kami peranam. Jadi apa yang Palestin sepakat senyap ambil kadi di atas Naktik Algeria tu. Ukraina ni tak apa. Ni bang kata timenge tidak adil. Timenge tidak bang kata timenge tak ada sama. 2 kilo, 2 mata kilo ni. Kena ke demo, tak leh. Kena ke orang Islam mati, tak apa. Bukan kita duduk ronarung super dak, kita nak we ada adil sikit. Tak kira lah FIFA ke apa nama tu, we ada adil sikit. Apa tak ada pihak kata apa yang berlaku di Syria. Apa tak ada pihak sorak gapo apa yang berlaku di Iraq. Apa tak ada pihak sorak gapo apa yang berlaku di Yemen. Apa tak ada siapa sorak gapo apa yang berlaku di Rohingya. Tetapi bila berlaku di Ukraina tu, pakak sorak NATO lah, pakak sorak tuning lah. Ini tetap dah katanya tidak ada keadilan di mula lagi dalam dunia ni. Tapi di akhirat esok Tuhan kata wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, dan kami letakkan timenge yang adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak dizalimkan seorang pun, walaupun satu perkara tidak dizalim. Wa in kana mithqala habbah, sekiranya seberat timenge khardal, sebutir biji sawi, ataina biha, Tuhan kira habis. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami sebagai pengira yang adil. Ni tak apa Tuhan ni adil. Siapa ke orang yang zalim tu yang keju, ya heran. Nampak? Siapa ke dalam surah Al-Kahfi, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما لهذا الكتاب. ما لهذا الكتاب. Kenapa buku ni, buku catatan amalan ni, la yughadiru, tidak tinggal, saghiratan, dosa kecil pun kira habis. Ibn Abbas kata, dosa kecil baik mana? Ibn Abbas kata,
Senyum tu Tuhan tanda juga. Mu senyum kissing ke senyum cak-cai. Ada agak senyum kissing. Nampak orang balik kereta, nampak orang kena sakit sikit, kena bala sikit, senyum padang tu Dalam hati tu Tuhan tanda juga. Mu senyum pada saudara kamu tu, Tuhan tanda juga senyum molek lah. Ini Ibn Abbas kata, saghirah, halu. Besar sama tu lah. Ataina biha, Tuhan orang habis. Umur halu kita tak dah lalu, kita dah kira dah. Nah, kita kalau duit sekut dua ya jatuh tu di situ. Nah, kalau banyak-banyak ambil ikut boleh halu sikit-sikit tak kira. Tak apalah. Kita tak kira, Tuhan kira habis. Ingat molek dah orang dok bui set duit tu. Oh tak apalah rokok le kocok kira. Kau kira lah Tuhan kira. Sedap hama kita kaya. Nah, rokok wak kira. Weh, wak kira lah. Nah, rokok tu lah Tuhan duk besar. Nah, saya pakai setengah orang pergi jumpa dapat Tuhan tu. Tanya gapo tu. Nah, sama-sama ke uhuk tu. Pahala pia tu, pahala kamu tu. Hak kamu sedekah, hak kamu dah bericak dulu, hak sekuk, hak rokok tu, hak kamu tak ada wak kira tu. Tuhan kira habis. Ni, Tuhan kira berlaku. Nah, betul lah bang kata. Ning timeng yang ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita nak dapat timeng yang ada ni boleh. Kita buat benar tu, buat gapo jadi betul, jadi gapo nanti kita boleh tengok berlaku amalan-amalan kita di hari kiamat esok. Dah buat baik banyak insya-Allah. Nanti timeng yang baik kita tu berat daripada apa? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik boleh tengok. Syarran yarah. Buat jahat boleh tengok. Nah, lah ni kita duk tulis sendiri buku catatan amalan kita. Di akhirat esok kita pergi baca lah apa orang. Nah, kita pergi baca atau ada orang baca untuk kita tak apa orang kata, "Mung Fatimah hari sekian. Muat gotu. Lepas tu mu tak ada taubat, mu tak ada istighfar, tak hilang. Duk situ lagi." Nah, tama-tama kita berada dalam bulan Syaban. Nah, bulan yang Tuhan nak akad amalan untuk kita. Tuhan nak akad amalan hak setahun. Oleh itu marilah sama-sama banyak kita istighfar, banyak kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah persediaan untuk kita nak menghadapi Ramadan insya-Allah. Masa kita betul sampai pada penghujungnya, sudah nasar saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.